Kisah pembunuhan untuk video kali ini mungkin akan menimbulkan rasa ketidakpuasan hati korang terhadap sesetengah sistem perundangan yang ada dekat dunia ni. Cerita ini bermula dengan seorang lelaki yang bernama Andrew Bagby, di mana dia ni merupakan seorang lelaki yang dikatakan sangat disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi Andrew Bagby ni telah ditembak mati oleh seorang wanita dan keadaan menjadi lebih tragis apabila pembunuh Andrew Bagby ni dibebaskan guys. Selepas dia menjalani perbicaraan dan akhirnya pembunuh ini membunuh sekali lagi. My name is Gizri and this is The Story. Andrew Bagby telah dilahirkan pada 25 September tahun 1973 dan merupakan anak tunggal kepada pasangan suami isteri yang bernama David and Kathleen ataupun Kat Bagby. Dia dibesarkan di sebuah tempat yang bernama San Jose, California di dalam Amerika Syarikat. Akhirnya Andrew Bagby ni telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang perubatan di sebuah universiti yang bertempat di Newfoundland, Canada. Dipendekkan cerita, pada tahun 1999 dan pada waktu tu si Andrew ni berada dalam tahun ketiga dekat universiti tersebut dan pada waktu tu juga guys, dia telah berjumpa dan kenal dengan seorang wanita yang bernama Shirley Turner. Shirley Turner ni merupakan seorang janda yang telah bercerai sebanyak 2 kali dan dia juga mempunyai anak sebanyak 3 orang dengan suami-suami dia sebelum ni. Shirley berusia 12 tahun lebih tua dari si Andrew and you know what? Diorang ni bukan kenal biasa-biasa je guys. Diorang ni bercinta tau couple. Kebanyakan kawan-kawan Andrew ni rasa yang si Shirley ni macam tak sesuai lah dengan si Andrew dan mak bapak dia juga rasakan benda yang sama. Tetapi memandangkan yang si Andrew ni baru saja lepas break dengan dia punya tunang, so mereka ni just diamkan diri dan support lah hubungan dia dan juga Shirley. Si Andrew dan juga si Shirley ni merupakan classmates time dia orang belajar dekat U2 dan akhirnya pada bulan Ogos tahun 2000 dia telah tamat belajar dan ditawarkan bekerja dekat sebuah tempat yang dipanggil Sac City dekat Iowa, USA. Manakala si Andrew ni pula bekerja di sebuah hospital yang terletak dekat New York. So di situ kita tahulah yang mereka berdua ni terpaksa berjauhan. Apa orang cakap? Long distance relationship. Walau bagaimanapun kedua-dua mereka ni pada mulanya memang cubalah menjaga hubungan mereka ni dan si Shirley ni selalu je fly ke New York untuk berjumpa dengan si Andrew. Tetapi guys, si Andrew ni lama kelamaan macam dah give up dengan hubungan diorang ni. Ada yang cakap bukan selepas dia berjauhan dengan Shirley tau, tapi sebelum tu lagi dah. Di mana semenjak diorang ni berjauhan, si Andrew ni just pergi melawat si Shirley sekali je dekat Iowa dan di situ orang dah mula nampak yang dia macam dah tak nak dekat si Shirley tu. Sebab kawan si Andrew ni bagi tahu yang si Shirley ni pernah cakap yang dia tak serius dekat si Andrew sebelum ni. Maksudnya dia tak ada niat pun nak berkahwin dengan si Andrew. Dia just nak have fun je orang cakap time dia orang belajar dekat U2. Dan si Andrew ni macam frust lah kan bila dengar si Shirley cakap macam tu, sebab dia dah anggap hubungan mereka berdua ni sangat serius. Dan lepas dia tahu jadi macam tu, si Andrew macam dah tawar hati. Dia tak nak dah dekat si Shirley ni. Berbulan-bulan si Andrew ni sebenarnya cuba melarikan diri dari si Shirley, tapi si Shirley ni keep on following him dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2001 si Andrew ni secara officialnya dah macam main bola dah. Si Andrew ni buat keputusan untuk berpisah dengan si Shirley. Dia cakap dekat Shirley yang dia tak nak dah. Dia tak nak teruskan hubungan diorang. Cukup sampai di sini. Macam tu. Tapi guys, selang beberapa minggu selepas kejadian tu, si Shirley ni tiba-tiba muncul dekat majlis perkahwinan kawan si Andrew dan si Andrew tu pun ada dekat situ. Si Andrew pun macam terkejut lah sebab si Shirley ni ada dekat majlis perkahwinan tu. Pada waktu tu si Shirley ni bagi tahu orang yang ada dekat majlis tu yang si Andrew ni jemput dia datang. Walhal tak ada pun yang si Andrew ni jemput dia. Si Shirley ni je yang apa orang cakap
buat-buat cerita, seorang akan ingat yang si Andrew ni masih lagi nak dekat dia. Tapi hakikatnya guys, si Andrew ni dia tak nak pun sebenarnya dengan si Shirley. So dia malas nak layan, dia malas nak ambil pot sangat. Suka hati kau lah Shirley, asalkan kau bahagia. Sehari selepas majlis perkahwinan kawan si Andrew ni pun pergilah hantar Shirley ni ke airport dan dia cuba jelaskan sekali lagi dekat Shirley yang hubungan diorang ni memang dah berakhir. Lepas tu diorang tu berdrama dekat airport tu. Diorang bincang. Si Shirley ni pun akhirnya terpaksa akur dan dia pun fly lah balik ke Iowa. Sepatutnya kalau dah macam tu kira settle lah kan. But no guys, thing getting worse. 2 minggu selepas kejadian hari tu, korang nak tahu tak, si Shirley ni pada waktu tu dia telah pergi semula ke rumah si Andrew ni guys. Dia macam tak boleh move on tau. Time tu si Andrew ni terkejut sebab dia tak expect pun yang si Shirley ni sanggup datang sejauh tu dan ketuk pintu rumah dia. So dia call lah kawan dia yang bernama Clark Simpson dan explain tentang hal diorang tu dekat kawan dia ni. Akhirnya si Andrew ni pun bagilah juga si Shirley ni masuk ke rumah. Dan kali ni dia fikir dia akan cuba bertegas. Walau macam mana pun, enough is enough kata orang putih kan. And you know what? Lain pula yang terjadi lepas tu. Pada keesokan harinya, iaitu selepas si Andrew ni jumpa dengan si Shirley pada malam tu, si Andrew ni telah dijumpai mati dekat sebelah keretanya dan pihak polis mendapati ada sebanyak 5 das kesan tembakan di bahagian badan si Andrew dan suspek pembunuhan tu tak lain tak bukan adalah si Shirley guys. Sebab dialah merupakan orang yang terakhir dikatakan bersama dengan si Andrew. Bukan itu sahaja guys. Melalui siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, 5 butir peluru yang dijumpai di dalam badan si Andrew ni matching ataupun sepadan dengan peluru pistol yang pernah dibeli oleh si Shirley. Dan bila dia disoal siasat oleh pihak polis, si Shirley cakap yang dia beli pistol tu sebab untuk self defense if anything happen. Tetapi dia claim yang pistol dibelinya tu sebenarnya dah lama hilang dah. So korang nampak tak dia punya permainan tu macam mana? Selain tu, dia juga claim yang dia berada di Iowa time si Andrew tu dibunuh dan banyaklah kawan-kawan si Andrew ni yang tampil bagi keterangan bahawa yang si Shirley ni berbohong, tetapi semua benda tu tak cukup untuk menahan si Shirley pada waktu tu. Kemudiannya si Shirley ni fly lah balik ke Newfoundland, Canada sebab pada tahun 2000 tu pihak polis mengambil masa lebih kurang selama 2 minggu untuk mengesan lokasi Shirley melalui handphonenya. Biasalah pada waktu tu kita tahu yang internet, teknologi tak secanggih zaman sekarang. So benda tu macam take time sikit. Bila result tracking phone tu dah keluar, si Shirley ni bukan sahaja tak berada di Iowa seperti yang dia claim sebelum ni, tapi dia sebenarnya memang berada di kawasan kejiranan Andrew ni. Dan tak fikir panjang guys, pihak polis terus keluarkan satu warrant untuk pergi menangkap si Shirley untuk dibicarakan. Mak bapa si Andrew iaitu David dan Kate sebenarnya turut terlibat dengan proses tuntutan keadilan di atas kematian anak mereka. Mereka ni sanggup berhenti kerja dan berpindah ke Newfoundland, Canada dari California, US tau. Kasihnya terhadap anak orang cakap. Dan korang nak tahu tak cerita yang lebih dahsyat? Si pembunuh anaknya tu iaitu si Shirley pada waktu tu telah mengandungkan anak si Andrew. Dah lah tu kira macam cucu first diorang. So mak bapa si Andrew ni diorang cuba nak dapatkan hak penjagaan ke atas cucu tu sehabis mana yang boleh. Nama anak si Andrew dan si Shirley ni adalah Zachary Andrew Turner dan dia telah dilahirkan pada 18 Julai tahun 2002 dan pada waktu tu juga sebenarnya perbicaraan kes si Andrew ni tengah berjalan. Si Shirley ni telah cuba sedaya upaya untuk menghalang David dan juga Kate iaitu mak bapa si Andrew ni untuk mendapatkan hak penjagaan ke atas Zachary. Namun pada akhirnya David dan Kate ni telah berjaya juga untuk mendapatkan hak penjagaan ke atas Zachary. . 2
Pada bulan November tahun 2002, pihak mahkamah telah memutuskan bahawa si Shirley ni bersalah dan telah menjatuhkan hukuman penjara ke atas si Shirley. David dan Kate pada waktu tu agak puas hati lah kan, sebab mereka rasa yang kematian anak mereka ni akhirnya dibela dan diorang pun dapat hak penjagaan ke atas Zachary. Tetapi guys, ada tapi, dan benda ni yang aku cakapkan awal-awal tadi, benda yang mungkin menimbulkan rasa ketidakpuasan hati korang terhadap sesetengah sistem perundangan yang ada dekat dunia ni. 2 bulan selepas si Shirley ni dipenjarakan, dia telah dibebaskan oleh pihak mahkamah sebab peguam dia telah berjaya membuat rayuan dengan menimbulkan keraguan kes bunuh si Andrew dekat mahkamah. Maksudnya, dia akan dibicarakan semula sama ada dia bersalah ataupun tak. Pada waktu tu, David dan Kate rasa macam tak percaya benda ni berlaku dan mereka rasa keputusan mahkamah pada waktu tu tak adil, tetapi mereka akhirnya terpaksa akur. Selepas dibebaskan dari penjara, si Shirley ni sekali lagi pergi menuntut hak penjagaan ke atas Zachary. And you know what? Dia menang guys. Kali ni David dan Kate macam terduduk tahu bila dengar keputusan mahkamah. Diorang macam terkejut sebab terpaksa kehilangan Zachary. Dah lah anak dia si Andrew tu dah meninggal. Kali ni si Zachary cucu diorang pula diambil oleh orang yang bunuh anak diorang. Banyak orang yang tak puas hati sebenarnya tentang isu hak penjagaan Zachary ni, sebab ada yang pernah cakap yang si Shirley ni pun pernah ada anak sebelum ni dan dia just abaikan anak dia macam tu je untuk dia pergi sambung belajar time tu. So orang macam takutlah yang dia mungkin akan apa-apakan si Zachary ni. Pada 18 Ogos tahun 2003, iaitu sebulan selepas hari jadi Zachary, si Shirley dan si Zachary ni dilaporkan telah hilang. Sementara tu David dan Kate rasakan yang si Shirley ni cuba melarikan diri dengan membawa cucu diorang daripada hadir untuk sebutan semula kes bunuh si Andrew. Rupa-rupanya si Shirley ni sebenarnya dah ada boyfriend barulah kiranya. Tapi guys, boyfriend dia ni tak tahu yang si Shirley ni tengah berada dalam perbicaraan kes bunuh si Andrew. Dan bila boyfriend dia dapat tahu, boyfriend dia macam cuba pula larikan diri dari si Shirley ni. Dan korang pun tahu kan perangai si Shirley ni, dia akan cuba dapatkan apa yang dia nak. Macam time dia couple dengan si Andrew dulu-dulu tu, dia kejar boyfriend dia guys. Dia macam paksa boyfriend dia untuk terus couple dengan dia. Psycho tu perempuan ni. Dan selepas tu kejadian menjadi semakin teruk guys. Pada suatu hari tu, si Shirley dan anaknya si Zachary ni pergilah ke rumah boyfriend baru dia tau. Time tu, dia kira macam nak berjumpa dengan boyfriend dia lepas boyfriend dia ni selalu je larikan diri. Tapi, waktu tu boyfriend dia tak ada dekat rumah. So, si Shirley ni pergilah park kereta dia dekat area rumah boyfriend dia. And korang nak tahu tak? Dia buat something yang gila. Sangat-sangat gila guys. Dan banyak orang cakap yang dia park kereta dekat situ sebab dia nak memerangkap boyfriend dia. Waktu tu si Shirley ni pergi telan anti-van yang macam bel tidur tu dengan dos yang agak banyak guys. Kalau dia telan seorang-seorang aku tak kisah, tapi tak guys, dia bagi anak dia si Zachary tu sekali pergi telan bel tu. Gila tak gila perempuan ni guys. Lepas tu kebetulan area rumah boyfriend dia ni sebenarnya berdekatan dengan laut. Yang ni lebih dahsyat guys. Korang nak tahu tak apa yang dia buat? Lepas dia telan pel tu, si Shirley ni bawalah anak dia si Zachary pergi ke tempat yang macam tebing laut yang tinggi tu. Dan pada waktu tu si Shirley ni bawa anak dia terjun ke dalam laut. Maksudnya dia bawa anak dia pergi bunuh diri guys. Mayat Shirley dan Zachary dijumpai pada keesokan harinya berdekatan dengan area yang berbatu dekat dengan laut tu. Pihak polis time tu membalut badan Zachary dengan blanket instead of using plastic bag. Mayat kedua-dua mereka ni akhirnya dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Dan pada waktu tu juga sebanyak lebih 400 orang yang telah menghadiri upacara pengebumian Zachary. Dan aku tak dapat bayangkan perasaan David dan Kate pada waktu tu apabila cucu mereka iaitu Zachary dah pergi meninggalkan diorang selepas pemergian anak mereka
iaitu si Andrew. Beberapa bulan selepas kematian Shirley dan Zachary, David dan Kate telah mencabar keputusan mahkamah sebelum ni yang mana mereka membenarkan si Shirley diikat jamin. Diorang cakap kalaulah pihak mahkamah tak membebaskan Shirley, benda ni mungkin tak akan berlaku guys. Pada akhirnya, desakan David dan Kate tentang sistem perundangan di US menjadi kenyataan apabila pada tahun 2011 istilah ataupun terms Bil C-464 dalam sistem perundangan telah diluluskan di Parlimen USA yang menyatakan bahawa proses rayuan sesetengah kes akan ditolak untuk melindungi nyawa seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun. Sama macam kes yang kita dengar pasal kematian Zachary ni. Kesimpulannya, banyak benda yang kita dapat ambil iktibar dari kisah ni guys. Kesihatan mental tersangat-sangatlah penting. Sebab tu aku selalu cakap jangan stres. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Walaupun hakikatnya memang banyak cabaran yang akan kita lalui. Jangan mudah mengalah dengan emosi kita. Dan sebenarnya aku cakap macam ni pun sebab aku nak berpesan dengan diri aku sendiri. And last but not least, apa pendapat korang tentang cerita ni? Let me know in the comment section. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.